Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Arif bin Ibrahim bernombor metrikan S65374 ingin membentangkan tugasan CLO2 kami bagi kursus POL 3123 pengenalan pengurusan dasar awam. Terutama sekali saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada saya sendiri iaitu Muhammad Arif bin Ibrahim S65374, Raja Muhammad Naim bin Raja Jailani S66712, Muhammad Amar bin Muhammad Azrul S66771, Muhammad Zulhilmi bin Abdullah S67423 dan Muhammad Amirul Akmal bin Nuralmi S67587. Tajuk tugasan kami iaitu pengaturan bantuan teknikal dalam menghadapi pandemik COVID-19 dari perspektif pengurus. Kita ke bahagian pengenalan. COVID-19 telah menandakan kehidupan sosial sejak tahun 2020 dan berjaya membentuk satu cabaran yang terbesar untuk kesihatan awam pada abad ini. Ini ditambah lagi pengetahuan yang saintifik yang kurang dan tidak mencukupi mengenai virus baru ini telah mewujudkan rasa ketakutan dan tidak selamat dalam kalangan masyarakat mengenai keputusan dan strategi yang sedia ada. Sebagai contoh, di Malaysia, keadaannya sangat teruk disebabkan peningkatan kes yang mendadak. Ekoran daripada pembukaan pintu sepadan negara selepas PKP yang pertama. Akibat daripada wabak itu, perubahan drastik telah berlaku kepada kehidupan sosial bermula pada tahun 2020 dan sehingga sekarang telah menjadi isu yang terbesar kepada masalah kesihatan dunia. Kita ke bahagian isu utama itu berkaitan dengan masalah kesihatan. Masalah kesihatan yang berdasarkan kajian yang dibuat iaitu berkaitan dengan COVID-19. COVID-19 ini merupakan wabak yang memberi kesan terhadap kesihatan mental manusia dan wabak ini telah mencetuskan perasaan takut, cemas, bimbang dan tertekan. Hal ini lebih teruk terutamanya kepada individu yang telah mengalami tekanan pada sebelum ini. Sebagai contoh, individu yang terlibat seperti petugas barisan hadapan yang terdiri daripada pegawai perubatan, jururawat dan mereka yang terlibat dalam bidang kesihatan dilihat telah mengalami burnout, depresi, stres dan kebimbangan. Mereka juga terpaksa bekerja lebih masa dan sukar untuk bertemu dengan ahli keluarga. Setengah individu juga berasa bimbang dan marah disebabkan oleh pelbagai faktor sosial seperti masalah pendapatan dan keuangan serta perselisihan dengan keluarga. Okey, seterusnya ialah faktor masalah COVID-19. Okey, faktor yang pertama masalah COVID-19 ini adalah disebabkan oleh penjarakan sosial di antara rakyat yang tidak dilakukan. Kesan daripada penjarakan sosial yang tidak dilakukan ini akan memudahkan lagi jangkitan disebarkan kerana jangkitan ini mampu merebak melalui udara dan juga sentuhan. Okey, seterusnya ialah pergerakan keluar masuk negara yang tidak dikawal. Okey, pergerakan keluar masuk negara yang tidak dikawal ini akan memudahkan lagi rakyat dari negara lain yang berisiko untuk menyebarkan penyakit ini kepada rakyat yang berada di. Okey, faktor seterusnya ialah tidak melakukan kuarantin bagi rakyat yang positif COVID-19. Pesakit yang bergejala tidak melakukan proses kuarantin dan ini amat membahayakan kesihatan rakyat di negara ini kerana mereka mampu dijangkiti oleh penyakit COVID-19 ini. Okey, seterusnya ialah penyelesaian isu dengan dasar. Yang pertama ialah bantuan teknikal dalam penjagaan kesihatan. Bantuan teknikal dalam penjagaan kesihatan ini dapat menangani pengaturan yang direka atau disusun semula dengan induksi pengurusan dan kesihatan. Seterusnya yang kedua ialah bantuan teknikal dalam pengurusan.
alat dan proses pengurusan yang dibangunkan dalam skop titik penjagaan atau tahap strategik Sekretariat Kesihatan. Yang berikutnya ialah bantuan teknikal dalam analisis retrospektif. Analisis ini dijalankan bagi menyalahkan segala aspek kelemahan dan kemungkinan peluang untuk penambahbaikan dalam menangani masalah COVID-19 di Malaysia. Seterusnya, bantuan teknikal dalam penggabungan teknologi. Segala perkembangan diperhatikan dalam skop perkhidmatan dan pengurusan dari segi aspek kawalan, kelayakan dan kapilari tindakan dalam menangani masalah COVID-19 di Malaysia. Akhir sekali ialah pelaksanaan hospital lapangan. Pelaksanaan ini dilakukan di beberapa daerah atau kawasan bagi menampung jumlah pesakit yang ada di kawasan tersebut. Segala kelemahan dan kekuatan terselah dari perspektif struktur, proses dan keputusan. Okey, sebagai kesimpulannya, penularan COVID-19 ini berlaku disebabkan oleh permasalahan rakyat itu sendiri dan kerajaan telah banyak menggubal dasar-dasar baru untuk menangani penularan COVID-19 ini daripada terus berterusan.